Hari ini saya nak sharekan dengan anda tentang satu masalah yang membelenggu ramai lelaki, iaitu male pattern baldness. Male pattern baldness adalah masalah kebotakan rambut bagi seorang lelaki. Untuk pengetahuan anda, komponen rambut manusia terdiri daripada dua, iaitu folikel ataupun lebih dikenali sebagai akar rambut, dan komponen yang kedua adalah rambut itu sendiri. Untuk setiap satu akar rambut mampu menumbuhkan 3 hingga 4 helai rambut, dan average rambut manusia adalah 100,000 helai. Masalah keguguran rambut bukanlah perkara yang luar biasa, dan even average setiap hari 70 helai rambut manusia yang akan gugur. Masalahnya adalah rambut yang gugur tadi tidak dapat tumbuh semula. Apa itu male pattern baldness? Male pattern baldness adalah masalah kebotakan yang mana rambut lelaki akan mula menghilang di bahagian tengah dan juga di bahagian atas ini. Dan male pattern baldness adalah satu proses yang progressing, yang mana apabila ia telah bermula, ia tidak akan berhenti kecuali anda melakukan tindakan pencegahan yang sepatutnya. Apa punca male pattern baldness? Punca male pattern baldness adalah masalah hormon, iaitu hormon yang dipanggil sebagai dihydrotestosterone ataupun kita sebut sebagai DHT. Apa yang hormon DHT ini buat adalah, dengan kehadiran hormon DHT ini, bahagian rambut kita di bahagian atas akan menjadi sensitif, di mana folikel ataupun akar rambut akan menjadi lemah. Dan apabila akar rambut menjadi lemah, rambut akan menjadi mudah untuk luruh, rambut akan tumbuh dengan lebih halus dan sebagainya. Hormon DHT ini adalah sebenarnya 10% daripada hormon testosteron dan ada dalam semua lelaki. Cuma either rambut itu akan sensitif ataupun tidak kepada hormon tersebut sahaja. Jadi, bagaimana untuk menyelesaikan masalah kebotakan rambut yang disebabkan oleh hormon ini? Saya bahagikan kepada 3 step utama. Yang pertama adalah dengan menggunakan ubat. Ubat yang perlu dimakan adalah ubat monoxidil dan juga finasteride. Dua komponen ubat ini akan dimasukkan dalam satu kapsul dan perlu dimakan setiap hari. Apa yang ubat ini akan lakukan adalah, ubat ini akan merencatkan penghasilan hormon DHT, yang mana apabila tiada hormon DHT, maka akar rambut yang lemah tadi akan kembali sihat dan mampu menumbuhkan rambut yang lebih lebat dan juga lebih kasar. Walau bagaimanapun, ubat ini hanya berkesan dipakai untuk bahagian yang masih lagi ada akar rambut. Tetapi jika akar rambut telah tiada, ubat ini tidak lagi berkesan. Kesan pengambilan ubat ini boleh dilihat seawal 6 bulan hingga setahun. Step yang kedua adalah hair transplant ataupun pemindahan rambut. Hair transplant ini adalah diperlukan untuk menumbuhkan rambut di bahagian yang mana akar rambut telah mati. Contohnya, analoginya, kalau katakan pokok itu telah mati, apabila kita letakkan baja dan sebagainya, adakah pokok itu mampu tumbuh? Tidak. Sama juga, apabila akar rambut kita telah mati, maka kita letaklah sebagai baja, shampoo dan sebagainya, tidak akan mampu menumbuhkannya. Caranya adalah satu sahaja, iaitu menanam semula rambut itu. Proses penanaman rambut adalah proses minor surgery, yang mana rambut akan diambil daripada bahagian belakang, iaitu kita panggil sebagai extraction area ataupun donor area, dan kemudian rambut itu akan ditanam semula di bahagian yang mana kita perlukan, sama ada di bahagian depan, tengah dan sebagainya. Kesan penanaman rambut ini anda akan boleh lihat seawal 6 bulan hingga setahun, yang mana rambut akan kembali lebat seperti asal. Dan step yang ketiga adalah penjagaan rambut dan penjagaan kulit kepala. Ini adalah step yang mana ramai yang lakukan, iaitu menggunakan shampoo, tonik, vitamin rambut dan sebagainya, yang mana step ini diperlukan untuk menjaga kesihatan kulit kepala, memberikan vitamin kepada rambut untuk menjadi lebih sihat dan sebagainya. So, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan masalah male pattern baldness. Diharapkan penjelasan ini memberi sedikit sebanyak idea dan input kepada mereka yang menghadapi masalah ini.